بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا وقروتنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح أزواجه وأصحابه وتابعين تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين والحمد لله رب العالمين. ثم أما بعد. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat, mudah-mudahan kita dirahmati, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah lindungi kita, Allah beri keselamatan, kesejahteraan kepada diri kita, ahli keluarga, negeri dan negara kita, sehingga kita dapat berada dalam taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Masa musim PKP, PKPB, PKPD, jadi kita sibuk tunding jari kepada orang-orang majlis, orang-orang jabatan agama sebab tak minta kelulusan untuk datang ke masjid surau. Bila dah ada kelulusan, tengoknya IC sama je ni. IC sama lah, lebih kurang IC lah, tak ada beza. Minyak gas dengan minyak benzin sama ya, tak ada beza. Minyak tanah dengan minyak gas Kelantan kata sama, lebih kurang tak. Jadi alhamdulillah, syukur, nak menunjukkan bahawasanya wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Situ je tanda dia lah. Tandanya hati kita terikat ataupun tidak terikat dengan masjid. Masjid bukan hanya surau dan masjid, tapi tempat bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ukur sendiri sepanjang PKP, PKPP, PKPB, PKPD, PK apa lagi dah? Tak banyak PK lagi tu. Adakah betul kita ni rajulun qalbuhu mu'allaq bil masajid? Adakah kita betul-betul seorang lelaki yang mana hati terikat dengan masjid? Mana ukuran dia? Ukurannya ialah kalau sebelum masuk waktu zuhur kita telah ambil air sembahyang, tunggu di sejadah untuk azan dan iqamah. Di rumah kita menjadi imam, walaupun imam kita tidaklah al-hafiz, orang panggil imam 3 kul pun tak apa dah. Anak-anak pun kenal dah dengan isteri, abah kul dia panggil. Mana 3 kul ada ulang maghrib isyak sampai subuh, tak apalah kan, 3 kul selamat lah tu, ada fadilat kelebihan dia. Maknanya kalau kita masih menunggu untuk solat, lepas solat adanya semayang apa ni sunat rawatib, kemudian pakaian kita pun sama seperti kita nak pergi masjid surau, itu sebagai tanda rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Tapi kalau semayang ujung waktu, itu hanyalah retorik semata-mata, kita hanya lakonan. Kalau kat rumah pakai pelekat, baju pagoda, maka belum lagi lah. Itu ukuran dia, ukuran. Jadi kalaulah sebelum sembahyang kita dah menunggu, panggil anak-anak kalau ada untuk azan, untuk iqamah dan sebagainya. Kalau tak ada, kita sendiri azan. Sebab nak pergi masjid surau tak boleh. Itu hikmah besar yang Allah jadikan sebagai ujian. Allah datangkan ujian itu pelbagai bentuk. Sehari dua ni hujan ribut di Terengganu, di Pahang dan sebagainya, rauk banjir, sungai Lembing dan sebagainya. Allah uji dengan pelbagai-bagai bentuk ujian dia. Sebab setiap ujian yang Allah datangkan, kalau kita tengok kepada
ujian dalam kehidupan kita lah, daripada UPSR, SPM, kemudian STPM, masuk universiti, kemudian master, kemudian PhD. Ujian dia tu berbeza-beza tahap di antara satu sama lain. Walhal kalau nak senang boleh buat senang, 2 campur 2 sampai ketua 2 campur 2 boleh. Tapi dia mari X campur Y campur Z, berapakah A? Oh, pening kita. Sebab kita tak tahu alam tu kita. Tapi Allah uji kita, maka pelbagai bentuk ujian, qawi dan sebagainya. Walaupun kita dah baca doa, kita dah sembahyang hajat, kita rasa kenapa Allah masih lagi tak angkat musibah ujian yang Allah datangkan. Allah tak angkat pun. Bertambah angka 19 pasal malam tahun baru 25 banyak 2000, 1000. Kenapa Allah tak angkat lagi? Waktu kita sedang berdoa, ada orang yang sedang derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu tuan-tuan taat bersujud pada malam dini hari jam 3 pagi, orang lain sedang tidur, tapi ada kaki-kaki maksiat sedang melakukan maksiat di tempat-tempat tersembunyi. Maka macam mana Allah nak angkat dalam satu negeri, dalam satu negara musibah ujian itu, selagi mereka tidak bersatu untuk taat sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana yang pernah berlaku pada zaman Musa, Nabi Musa, Bani Israel ditimpa kemarau yang begitu panjang, sehingga dia minta dengan Nabi Musa, ya Nabi Allah, engkau minta dengan Allah Ta'ala supaya dihilangkan akan musibah kemarau yang begitu panjang ini. Lalu Nabi Musa bermunajat kepada Allah. Allah kata, ada di kalangan kamu yang sudah 40 tahun melakukan maksiat, tidak pernah bertaubat kepada aku, tak pernah iktiraf aku sebagai tempat untuk mengampunkan dosanya. Berterusan 40 tahun buat maksiat, tak pernah bertaubat. Bagaimana mungkin aku nak menghilangkan musibah ini? Dan orang itu ada di kalangan kalian sekarang, kata Allah kepada Nabi Musa. Maka Nabi Musa beritahu, ada di kalangan umat aku pada ketika ini yang telah melakukan 40 tahun dosa kepada Allah Azza wa Jalla tanpa taubat walaupun sekali. Tak pernah taubat, tak pernah rasa menyesal atas dosa, bahkan rasa megah sombong di dosa yang dilakukan. Oleh kerana itu tidak akan terangkat musibah yang timpa kepada umat kamu, wahai Nabi Allah Musa. Nabi Musa bagi tahu, lantas ada di kalangan itu yang melakukan dosa berkenaan bertaubat dengan hati yang qati', yang putus, jazim, ya Allah, aku tak akan buat lagi, ya Allah, kerana akulah semua pokok-pokok kayu kering, binatang kehausan mati, kekontangan dan sebagainya, maka aku taubat kepadamu, ya Allah. Dan itu juga hujan pun turun. Maknanya terangkatnya bala itu apabila mereka ini semuanya tunduk bersujud kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi tak hilang COVID, pandemik 19 ini sampai masuk 2021. Mungkin 2022 pun masih ada, kerana masih kedapatan di kalangan umat Islam, bukan kufar, di kalangan umat Islam yang tidak taubat kepada Allah Azza wa Jalla, tidak kembali kepada Allah, tidak mengiktiraf Allah sebagai Allah. Maka Allah akan uji, dan ujian itu bukan tipu kena kepada yang maksiat saja, tapi kepada orang yang taat saja. Sebab orang yang taat, orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, dia akan sabar dengan musibah, dia akan bersyukur dengan nikmat. Itu sifat seorang mukmin. Ajaba li amrin mu'min, menghairankan aku, menakjubkan aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila mana seorang mukmin itu apabila diuji dia dengan darra, dengan suatu kemudaratan, fasabara, dia sabar. Apabila dia ditimpa dengan sarra, fasyakara, lalu dia bersyukur, maka itulah orang mukmin yang sebenar. Maka bila diuji macam ni, kalau mukmin yang sebenar, dia sabar, dia tahu ini ujian daripada Allah Azza wa Jalla. Kalau ditimpa dengan satu kenikmatan, dia akan memuji Allah, bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada dia. Itu yang berlaku lah. Jadi masuk tahun 2021 baru masuk ni, mudah-mudahan kita sentiasa dalam amanillah, keamanan Allah Subhanahu wa taala, agar kita sentiasa dapat berada dalam taman syurga Allah. Wa qalbuna, dan hati kita ini mu'allakum bil masajid, hati kita ini terikatlah dengan rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita harap yang itulah dan juga kita setiap hari itu untuk mengubah ke arah kebaikan. Apa yang kita buat daripada hari kepada hari, kita berubah, tambah dan tambah nilai, bukan kekal pada takut ataupun pada tahap yang lama.
Kita dah belajar banyak benda daripada sunnah-sunnah Nabi SAW, maka tinggal lagi nak buat tak nak buat itu sahaja. Kalau setakat kita sembahyang cukup 5 waktu, puasa Ramadan cukup, kemudian haji umrah kita dah buat, zakat dah keluarkan, itu kewajipan. Itu kewajipan, tak ada nilai tambah kredit pun lagi. Itu hanya kewajipan untuk melepaskan kewajipan sebagai hamba Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Itu je. Nilai tambahnya ada pada rawatib, ada pada awabin, ada kepada sunat Isnin Khamis, ada kepada 3 hari hari-hari mutih, yaum abyad, hari putih 13, 14, 15 setiap bulan. Itu nilai tambah yang membezakan kita dengan orang lain. Kena yang itulah yang pakak-pakak kita curi peluang ni. Sebab itu syurga Allah Subhanahu Wa Taala bukan pada ustaz. Ustaz dia boleh baca dah, ada buku dia baca, kitab kita baca. Yang nak beramal kita lah. Jadi pakak-pakak kita beramal dengan ilmu yang kita belajar. Baik, kita tengok daripada kitab Syama'il Muhammadiyah, kesempurnaan diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang malam ni kita akan tengok pada cara gurauan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bergurau atau berjenaka adalah satu perbuatan yang dilakukan bagi mengembirakan orang lain. Bergurau bukan saja dengan kawan-kawan, bahkan dengan pasangan. Tak boleh nak sterik sangat kita dalam hidup kat rumah kan. Kita kerja, isteri pun kerja, stres ya. Stres tak enjoy. Macam kita kerja lah, kerja di pejabat, stres tak enjoy. Tak nak kita pergi pejabat sebab kita stres, tekanan. Kita nak kerja tu enjoy, seronok. Kita tengok kawan-kawan kita seronok, kawan-kawan tengok kita seronok, baru kita rasa bangun rasa cepat-cepat nak pergi kerja. Macam anak-anak kita pergi sekolah, seronok dia nak pergi sekolah sebab ada benda yang tak ada di rumah tapi ada di sekolah. Ada benda yang tak ada di rumah, ada di pejabat. Jadi kita seronok, kita nak dalam suasana yang enjoy, ada gurauan dan sebagainya. Tapi tengoklah bagaimana gurauan itu yang dikira sebagai satu ibadat. Kullu amalin fihi ta'atillah wal ibadah. Ulama melakarkan kata-kata setiap amal, kullu amalin fihi, padanya amalan itu ta'atillah, ada ketaatan kepada Allah, wal ibadah, dikira ibadat. Bukan hanya pegang tasbih je, tak, bukan hanya pada serban rida jubah, tak, bukan, maksudnya ada nilai tambah yang lain. Apa amalan yang kita buat yang boleh mendatangkan ketaatan kepada Allah, maka dikira ibadat. Maka seorang yang bergurau dengan pasangan, dengan orang lain, yang mengembirakan dia, seronok dia gembira dengan kita, lalu kekuatan ada kepada dia untuk melakukan ibadat, maka dia satu sedekah. Menyebabkan dia suka beribadat, rajin ia beribadat, ia mampu menguatkan hubungan serta mengukuhkan persaudaraan. Oleh itu Nabi SAW dan para sahabat bersenda gurau dan berjenaka, tetapi mereka tidak menyebutkan sesuatu melainkan yang benar sahaja. Melawak boleh, tapi tidak yang bohong. Bukan ada unsur tipuan, bukan ada unsur penghinaan atau perkara yang tidak menyukakan. Carilah benda yang menyeronokkan. Macam Abu Hurairah, dia panggil Nabi, panggil Abu Kucing sebab dia suka kucing. Abu Hurairah seronok. Mana selagi dia menyeronokkan, maka tak ada masalah. Lahbau, dia seronok, panggil lahbau kat dia, panggil je lah. Natai beruk orang Kelantan, seronok je dia jumpa kawan dia, panggil natai beruk. Bila tak panggil natai beruk, dia jadi heran, kenapa tak panggil aku beruk? Lama betul lah beruk dia tak jumpa. Perkataan itu kita dengar kat orang memang teruk, betul teruk. Saya mengajar dulu, saya belum jadi askar, saya mengajar tahun 96, saya mengajar di Johor, Feda Air Tawar 2, Kota Tinggi, sekolah menengah Feda Air Tawar 2. Jadi lama tak jumpa dengan kawan, jumpalah kawan dekat Kota Tinggi, pergi makan. Saya belajar Mesir 4 tahun, dia pergi ke Jordan. Lepas tu masing-masing haluan masing-masing, kursus di pusat bahasa Arab Nilam Puri, dia Jordan, saya ke Mesir. Selepas berapa tahun, belah tahun lah, balik dah kerja dah, baru jumpa dia.
jumpa kedai makan. Weh, mata ni lama tak jumpa, beruk mana mu bewok. Jadi kawan-kawan saya ada orang Johor, ada orang yang Selangor, jadi campur dia pun tengok. Dia kata macam ni ke ustaz cakap mata beruk. Dia rasa heran, bahasa tu kasar lah punya menata beruk. Tapi bila kita dengar kepada orang Melaka pula lahabau lahanak kau celabai kau cili campur cabai macam-macam, lagi teruk kita rasa tak? Bagi dia itu kataan sapaan yang menyeronok dan menggembirakan. Silakan, dia tidak jadi masalah. Tempat dia tu sesuai lah. Jadi kalau kata menata beruk kasar pada orang lain, tapi pada dia tu okey, maka dia jenaka yang tidak menyakitkan hati. Tapi kalau kita panggil bahasa lembut tapi menyakitkan hati, tak boleh juga. Periuk, tapi dia marah panggil periuk sebab periuk ni besar perut, contoh dia kan. Tak boleh lah. Ataupun sandwich sebab yang kuruh kering sepil macam plywood. Bahasa bunyi lembut tapi sebenarnya kasar. Yang tadi bahasa bunyi kasar tapi sebenarnya lembut. Jadi yang dikehendaki ialah di sebalik tu. Apa yang terselindung di sebalik itu yang penting, yang besar sekali nilaian dia. Begitu. Jenaka ini seumpama garam dalam makanan. Apabila ia terlalu banyak, maka ia akan membuatkan makanan itu sangat masin dan tidak boleh dimakan. Apabila ia tidak ada pula, ia menyebabkan makanan menjadi tawar. Itulah kisah cerita Piramli anak menantu hari lahir bapak yang tu bawa garam, yang tu bawa bubur tawar, ambil garam bubuh baru sedap. Maksudnya ada di sebalik gurauan seperti macam garam, lebih sangat pun tak boleh. Kalau tak ada langsung lagi hamba kan, tak sedap langsung. Dalam kehidupan pun gitu jugalah. Panggilan-panggilan gurauan, terutama sekali dengan pasangan, boleh bergurau boleh bergurau, tidak stres sangatlah. Sebab kalau ke saya, kalau ustaz kalau kan nak stres, nak isteri duduk kat rumah dah balik-balik baca hadis pula. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi apa ni, isteri duduk siaikan, tengok tahulah mu ustaz agak-agak lah kan, duk apa ni siaikan pun baca hadis, dia tengok TV baca Quran, dia pun jeng juga, gurau lagi cuik-cuik cakik. Dia pun wak orang kata dia menyeronokkan dia, walahnya kita malas nak tolong siaikan, tapi biar dia seronok, taklah boring. Ni duduk kita duduk tengok TV, duduk main handphone, dia duduk siaikan, dia duduk basuh pinggan kat dapur, kita dah yang malas dah, kita dah tak tolong dia. Jadi kita duduk kat dapur pegang handphone pun tak apa. Pegang molek ikan tu makan lari masuk alas siki, kita gurau dengan dia. Ikan mapuh bini kata dah, ikan mati dah mana masuk, mana tahu masalah kaya awak. Nak dah tu dia kata gurau. Contoh dia pun seronok lah, tak sedar ikan 5 kilo ikan dia siap. Cubalah kita duduk kat luar, duduk tengok TV main handphone, seekor ikan nak buat sisik ikan pun dia rasa lama. Duk menatang apa ke tua tu? Aduh, main wasak ni janda ni. Ikan tak siap juga, duk iris ikan, duk iris, siap duk iris. Tengok hancur ikan, duk gerai tu, tengok tu. Tu kena segi psikologi kita pun kena pandai juga tu, walaupun dari segi jenaka gurauan, tapi biarlah pandai. Ni hak Nabi nak ajar seseorang hendaklah berjenaka sekadar sahaja, maksud tidak melebihi pada hak batasan. Tidak boleh jadikan seluruh ucapannya sebagai bahan jenaka, kerana jenaka itu bawa kepada ketawa yang sering merendah-rendahkan orang lain, takut kita jadi menghinakan orang. Sedangkan jenaka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersifat satu kata-kata dan perbuatan yang mengangkat darjat orang lain. Maksudnya dengan jenaka itu menyebabkan orang itu semangat, termotivasi dengan jenaka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita tengok hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Mahmud bin Ghailan, daripada Abu Usamah, daripada Syarik, daripada Ashim Al-Ahwal yang bersumber daripada Anas bin Malik, khadam dia Anas bin Malik, khadam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lahu ya zal uznaini, qala Mahmudun, qala Abu Usamah yakni yumazihuhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ini sahih,
Rasulullah pernah berkata kepada Anas bin Malik, wahai pemilik dua telinga. Seorang daripada penyampai hadis ini yang bernama Mahmud menjelaskan, Abu Usamah berkata maksudnya Rasulullah sedang bergurau dengan Anas. Apa kata dia? Gurauan dengan orang lain bukan untuk memalukan atau merendahkan maruahnya. Ini kerana gurauan seperti itu adalah berlebihan, dan jika berterusan akan bawa kepada ketawa yang kerap dan keras hati, serta membawa kepada dendam dan menjatuhkan kegaguman dan penghormatan seorang lebih daripada batasan, menghinakan. Tapi Nabi kata Anas, ya zal uzunain, ada dua telinga tu. Gitu. Mana betul lah yang ada dua telinga, maksudnya dua-dua boleh pakai, dua-dua baik. Berkata satu telinga telinga merendahkan, meremehkan. Tapi tu yang ada dua telinga tu, dia bergurau dengan anak khodam dia, berbelah-belah tahun khodam. Jadi khodam bermula kata riwayat umur dia 8 tahun lagi, mak dia serahkan kepada Nabi SAW untuk dijadikan khodam, pembantu Anas bin Malik. Jadi banyak riwayat-riwayat yang melibatkan peribadi banyak diriwayatkan oleh Anas. Manakala peribadi yang melibatkan rumah tangga banyak diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bonda kita. Jadi dia kata, yang ada dua telinga, tu gurah dia. Masuk situnya tidak sebut nama Anas tu. Gila tanya tu yang zal uzunai, yang punya dua telinga tu gurah. Mana kita pun boleh ya. Yang kata tu isteri aku yang ada madu tu, gurah. Isteri aku yang ada madu tu, gurah tu makan makan cakur tak kepala. Tak kata ada madu. Kalau agak-agak dia marah, jangan duk gurah lah kalau penakut. Nak gurah ni agak-agak berani boleh tak ni bini main buah madu. Benda yang paling marah sekali tu dalam hidup dia, tak ada lain. Benda paling dia tak suka ialah berkongsi. Kongsi kereta pun tak boleh. Nak kongsi kereta, nak kongsi bulu gigi, nak kongsi ini ke pula nak kongsi suami, lagi payah. Ustaz, saya sanggup ustaz, dia nak berzina lah. Jangan dia kahwin dua sudah. Betul ni realiti. Ngadu kat saya masa saya di askar duduk Sarawak dulu, malu ustaz, suami saya gini. Biarlah dia kahwin kat. Dia dah keluar dengan perempuan tu, dah bawa dah perempuan tu, bagilah dia kahwin. Nanti dia berzina ke apa, dosa. Dah bawa pergi karaoke dah, mana-mana pergi hotel apa. Saya tak percaya lah. Kalau ikan dengan kucing dalam satu saji takkan tak makan. Aku tak makan, aku bukan dia cium. Ikan dengan kucing, ikan pula ikan tawar, bukan ikan kering. Biarlah ustaz, dia nak zina sekejap je, tinggi-tinggi sejam je. Tapi kalau dia kahwin 2-3 hari duduk rumah sana. Tengok dia punya pemikiran tu. Satu lagi dia ada kes lain pula. Ingat kalau dia seorang boleh kahwin, kalau dia kahwin dua, saya boleh berlaki dua. Alamak, boleh tahan. Kalau suami boleh beristeri dua, kenapa perempuan tak boleh nak berlaki dua? Kata ni dah cabar hukum Allah. Saya bukan cabar hukum Allah Ta'ala. Kata kalau dia boleh buat, saya pun boleh buat. Dia buat sebab dia ikut Al-Quran hadis. Tapi kalau kau buat, kau ikut iblis. Biar iblis tak iblis dia tu. Lepas tu tobat tengok dia dah jam lah. Dia dah tu payah tu. Kalau kereta tu kena tok abohar tu. Tok abohar tu, kereta macam tu. Tu ada bila dia stres, dia tekanan dan sebagainya, tu nak kena handle betul-betul. Baru sehari 2 bulan pun dengan KDN webinar tekanan psikologi dan spiritual terhadap orang yang terkena COVID-19. Sebab ada yang nak bunuh diri, ada bila hilang pekerjaan, dia nampak hilang pekerjaan, tak ada makan lah. Dia nampak macam tu. Kita nampak macam tu lah. Tak ada duit, tak ada rezeki kita. Dia tak nampak duit itu sebahagian daripada rezeki sahaja, bukan keseluruhan hidup kita dengan duit. Berapa ramai yang ada duit tapi rezeki dia tak sama dengan duit yang ada, tak pernah cukup dengan duit. Ramai duit banyak tapi tak boleh guna pun duit tu. Tuan-tuan duduk dalam, contohnya anak saudara saya terperangkap 2 hari kemarin, semalam angkat di Rau. Duit ada, nak makan tak boleh. Kedai semua tutup, tenggelam air. Nak ke depan tak boleh, ke belakang tak boleh, duduk tengah-tengah. Duit ada tak guna. Contoh mudah, duit tak boleh nak guna. Duit ada, berkepuk-kepuk duit dalam poket kan.
Nak buat apa? Puasa apa sudah tak boleh nak buat apa dah, tak duit ada, tak nak beli je dah. Apa? Makan apa? Makan apa? Makan mana ada bekal lah kereta lah. Itu masih baik 1 hari. Kau 4-5 hari. Merayak cari rumah orang juga. Orang pun rumahnya tenggelam. Sebenarnya duit yang ada tidak semestinya boleh menggantungkan hidup kita sampai ke bila-bila. Kau duduk gemulah Tan Sri IOI tu dah bayar, dah melekat nak hidup lagi. Tan Sri IOI 2 tahun dah mati. Tinggal anak dia itu datuk 2 orang, 5 orang tu. Kalaulah boleh beli nyawa dengan duit dia, jutawan, hartawan tu, dah lama dia beli. Dia rasuah melekat, jangan ambil lagi. Tunggulah sikit lagi, baru 90 umur. Tunggulah 100 lebih contoh. Mana duit tu bukan segala-galanya sebagai rezeki, tak. Itu sebahagian sahaja. Kesihatan adalah rezeki, anak yang soleh adalah rezeki, isteri yang baik adalah rezeki, suami yang baik adalah rezeki. Itu rezeki ya Allah. Allah rezeki dia banyak. Jangan kita nampak bila hilang sumber pencarian pandemik ini semua, habislah aku tak ada apa dah. Sebelum kau ada apa-apa dulu siapa yang bagi makan kau? Ayah kau susah juga kan? Macam mana dia boleh bagi makan kau? Kau ada 10 beradik, ayah kau buat padi je, ayah kau toreh getah je, payslip pun tak ada, tapi kau boleh hidup. Abang-abang kau semua universiti, kau seorang je tak masuk universiti. Macam mana boleh hidup? Kau nak kira rezeki ni kan nampak yang tu saja. Jangan nampak bila tak boleh jual nasi lemak, bulan 3 sampai sekarang tak boleh jual apa, tak gunalah hidup, baik mati. Mana kau tahu baik kau mati daripada hidup? Kau ingat dalam kubur senang ke? Dah lah tangan kena ikat, kena balut dengan kain kapan lagi, kena timbuh dengan tanah. Lebih baik mati daripada hidup. Suka hati dia je. Macamlah dia pernah pergi mati, patah balik. Orang yang tak nak mati pun kalau boleh nak hidup lagi. Kalaulah kau betul-betul orang yang soleh pun takut nak duduk dalam kubur, takutnya rembuk ke rimbak kau pada malaikat. Ini kan pula yang putus asa, tai asu min rahmatillah. Sebab apa lebih baik mati daripada hidup? Sebab seksa, tak boleh jual nasi lemak. Itu sahaja. Baru 6 bulan, baru 7 bulan, baru 8 bulan Allah uji. Kau tak tengok tu Afrika, Sahara yang berpuluh-puluh tahun tu, yang mati, anak dia mati depan mata, menggeletik-geletik kena dahaga. Kita tak pernah dapat rasa benda tu. Mengetik, mati tengah panas, muka tinggal khangka masa hidup. Ibu yang menyusu kering, kontang, tak ada susu. Kemarau kita tak pernah nampak yang sana, sebab kita selalu hidup dalam kemewahan. Ustaz sedap lah cakap, ustaz makan gaji. Sebelum makan gaji makan apa? Sebelum makan gaji sama nasi dengan garam saya dah pernah makan. Nasi putih saja goreng dengan minyak rebus hak 3 hari hak dah lalat kita pernah buat, nak makan. Bukan kita boleh senang makan dengan sambal je. Maknanya kehidupan kita bermula daripada Allah jadikan kita daripada tak ada kepada ada, kemudian kita akan tak ada balik. Jadi kenapa nak putus asa daripada rahmat Allah? Bukan hanya gaji itu rezeki kamu, banyak lagi rezeki kamu yang lain. Mungkin Allah bagi kamu tak ada kerja ni, bila orang kesian banyak, orang akan bagi berlonggok-longgok. Banjir 2014 di Manik Urai, Kelantan, cuba tengok longgokkan baju-baju tu, bawa sepah-sepah. Beras boleh jual masa tu, beras boleh jual, banyak sangat orang bagi. Minyak tak usah kira, boleh mandi dengan minyak, banyak. Baju pilih tak nak, tak main baju. Kurang-kurang Dockers, milih nak Dockers tu. Maksudnya Allah bagi ni, Allah ganti orang lain. Syaratnya kamu kena sabar dengan musibah ujian Allah. Nikmah kamu syukurlah yang apa yang Allah berikan. Sebab rezeki itu bukan hanya duit ringgit yang kita nampak. Kena faham yang tu. Baik, hadis yang kedua mengenai gurauan Nabi SAW supaya kita jadi ibadat, kita bergurau dengan kawan-kawan kita pun jadi ibadat. Ini daripada Anas bin Malik juga, in kana Rasulullah SAW la yukhalituna hatta yaqulu li akhil saghir. Nabi sentiasa bergaul dengan kami sehingga yaqula li akhili saghir, berkata kepada saudara kami yang kecil sekali, ya Aba Umayyad ma fa'alan Nughair, wahai
Aba Umair. Dia kata, wahai Abu Umair. Aba ni bila maksudnya Aba lah, kalau terjemah Abu, apakah yang sedang dilakukan oleh si Nughair? Apa yang Nughair buat? Qala Abu Isa wa fiqhu hazal hadis anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yumazihu wa fihi annahu kunna gulaman saghira faqala lahu ya Aba Umair. Sedangkan budak ni budak kecil, tapi Nabi panggil dia wahai bapa Umair. Dia kecil lagi. Kalau kita gurau dengan budak kecil, kita panggil dia bapa, ataupun panggil dia Abah Umair, padahal dia kecil. Itu gurauan. Dia budak tu rasa seronok sebab dia telah pun didewasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu menunjukkan gurauan dengan memanggil seorang anak kecil dengan panggilan Abu Umair. Hadis di atas katanya juga memuatkan pelajaran bahawa memberikan burung kepada seorang anak kecil untuk dijadikan teman bermain hukumnya boleh. Nughair itu ialah burung. Ma fa'ala an-nughair. Apa yang sedang anak burung itu buat? Dia tanya, ya Aba Umair, hei ayah Umair. Padahal budak tu kecil. Apa yang anak burung itu buat? Jadi Imam Tirmizi menterjemahkan bahawasanya bermain dengan anak burung atau memelihara burung itu adalah hukumnya harus. Maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada anak kecil, wahai Abu Umar, apa yang sedang dilakukan oleh burung Nughair, burung kecil tadi? Kerana pada suatu hari burung permainan Umair itu mati. Abu Umair bersedih dengan kematian burung itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bergurau dengan Abu Umair bagi menghiburkan hatinya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, wahai Abu Umair, apakah yang sedang dilakukan oleh si Nughair? Walhal Nughair itu anak burung yang diberikan orang kepada Abu Umair, budak kecil tadi, telah pun mati. Mana anak burungmu? Padahal dia tahu dah anak burung tu mati. Bergurau dengan Abu Umair. Itu gurauan Nabi sallallahu alaihi wasallam nak menunjukkan hukum bahawasanya membela burung itu adalah diboleh dan dibenarkan. Insya kita azan, lepas tu kita sambung dalam 10 minit. Baik, hadis yang ketiga, anna rajul istahmala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala inni hamiluka ala waladin naqah. Hadis ini riwayat Ibnu Anas lagi, bahawa seorang lelaki istahmala. Istahmala ni meminta seorang lelaki supaya dibawa menaiki tunggangan. Istahmala, anna rajulan istahmala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala inni hamiluka ala waladin naqah. Seorang lelaki kata, ya Rasul, mintalah kenderaan satu, aku nak naik. Gitu. Kenderaan masa tu sama ada unta ataupun kuda ataupun himar kaldai. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, inni hamiluka ala waladin naqah. Bawa mari aku bagi engkau anak unta untuk kamu naik. Nabi kata, ambil anak unta bagi kat kawan ni, dia nak naik, tak ada kenderaan. Faqala rajulun, ya Rasulullah, Rasul, ma asna'u bi waladin naqah. Nak buat apa dengan anak unta? Macam mana aku nak naik dia anak unta? Apa Rasul kata? Faqala sallallahu alaihi wasallam, wa hal talidul ibila illa nuq. Bukankah anak unta dilahirkan oleh ibu unta? Aku bukan bagi anak kecil, tapi anak unta. Anak unta pun hak tua dah lah, hak besar. Bukankah dia dilahirkan daripada ibu unta juga? Itu gurauan dia. Menasabah lah. Gurau untuk beri pengajaran supaya tidaklah duduk benak sangat, tak mikir. Anak unta. Bagi anak unta memang anak unta, tapi dia besar dah. Anak kita kecil je. Bila dah umur 19-20 boleh kahwin lah. Bukan umur 9 bulan nak kahwin. Mau kahwin lah anak aku. Anak aku macam kecil dah. Anak umur 19 boleh lah kahwin. Unta umur dah 9 tahun dah besar dah unta tu. Bukan umur 9 bulan. Bukankah anak unta itu dilahirkan oleh ibu unta?
Ya tak ya juga. Itu gurauan, contoh-contoh gurauan Nabi SAW. Kita pun boleh lah, betul-betul yang memberi pengajaran. Dan daripada Anas lagi, anna rajulan min ahlil badiyah kana ismuhu Zahiran. Ada seorang pemuda yang berada daripada Badiyah, daripada Ulu. Badiyah ni orang Ulu lah, orang kampung. Ismuhu Zahiran, namanya Zahir. Jadi nama siapa yang nama Zahir ada dalam hadis. Zahiran. Wa kana yuhdi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam hadiyatan minal Badiyah. Dia ni suka bawa hadiah daripada kampung, barang-barang lama lah, barang-barang klasik daripada kampung. Tak kira lah makanan ke hadiah apa, dia akan suka bawa kepada Nabi minal Badiyah. Fayujazzihun Nabi sallallahu alaihi wasallam iza arada an yakhruj. Maka Nabi akan balas balik kalau dia nak balik. Maknanya setiap pemberian hukumnya situ yang sebaik-baiknya balas semula. Balaslah. Macam orang hantar makanan rumah kita ada bekas, hantar balik bekas walaupun tidak Tupperware. Lebih-lebih lagi kalau Tupperware, orang perempuan kita tu hantar balik takut-takut ada tahun lepas, tahun 2020 tak hantar lagi. Kalau tipu tak apa, Tupperware tu mahal. Dia tak cukup warna dia tu, mengamuk bini sungguh. Malam Jumaat jadi malam Selasa beringat baik. Tupperware aku mana pepor, warna baju ni, baju tu bila warna pepor, comel warna ni warna keladi dia panggil. Mana warna pepor, tudung ada, ibu tak ada, kita buat atas bihmu ke jiran sebelah. Tak, jiran sebelah tak atas balik. Mengamuk. Tak tahu awak. Saya bila satu-satu sebelum tidur semalam ada lagi. Sebelum dia tidur pukul 11, kita duduk sembang dengan member kita sampai pukul 12. Kita pun buat baliklah bihmu, tak habis banyak ni. Kau tu buat balik, dia cek pagi esok sebelum kerja tak ada Tupperware dia. Jangan orang perempuan dengan Tupperware dia macam mah dah. Macam mah Tupperware dia. Sebab tu jangan belilah Tupperware. Balah. Nak beli hak mudah-mudah ya. Hak kena RM2, RM10 butir tu. Kalau pijak kau jatuh pecah ke apa, kena api pun tak marah. Tupperware jangan gora tuan-tuan. Yang gora. Tupperware ni macam sebahagian daripada hidup dia lah orang perempuan. Jadi yang hantar tu balas balik. Itu yang paling baik. Yuhajjizu. Nabi ajarnya dia balas semula. Orang tu hantar barang daripada kampung, dia pun bagi semula. Tak kira lah bagi tamak kau bagi apa, janji dia seronok tuan-tuan. Balas terima kasih pun terang Allah terima kasih lah. Seronok dah orang ucap terima kasih ni. Tapi kalau ada di sebalik terima kasih tu ada udang pula. Sedap. Mi bagi dia tapi ada udang pula di sebalik mi tu. Sedap. Ni alolah. Mi saja udang. Dia akan sebut gitu. Kalau udang 2 ekor, 2 ekor je pula. Memang kita ni nak kesempurnaan dia begitulah. Tapi ceritanya yuhajjizu, balas baliklah. Iza arada an yakhruj faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna zahiran badiyatuna wa nahnu hadiruhu. Nabi kata zahir ni badiyatuna, dia ni orang kampung kita, orang kampung badiyatuna wa nahnu, dan kami ni hadiruhu, dan kita ni kota dia, pelindung dia, gitu. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbuhu wa kana rajulan damiman fa'atahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adalah Nabi yuhibbuh, Nabi suka. Wa kana, dan adalah dia rajulan damima. Damima ni orang yang muka tak handsome, muka buruk. Damima maknanya segala huduh tu duduk dia. Hidung kemek, luah, hitam, mata sepik, kening jarak, rambut khiti pendek. Cuba tuan-tuan bayar. Hidung luah, keping, mata sepik, hitam, rambut khiti pendek, huduh, segala sifat huduh, perut boyang. Tahu perut boyang, perut bucik sikit, pusat bujil. Mana segala sifat huduh tu ada belakang. Punggung nipis, bukan punggung tonggek. Dia comel punggung ni, orang lelaki pun dia ada punggung sikit. Kalau macam pelewuk tu tak apa comel dah. Seumpama orang kecil manis lah dah. Seumpama orang kecil manis. Minta maaf lah kalau tak orang kecil manis, dia gula dia tak ada di punggung. Jadi papan jadi lepeh, belakang dengan papan punggung sama. Tu tak apa comel tu, sifat-sifat tak comel tu duduk dia. Damimah Nabi kata. Huduh tapi Nabi suka.
Nabi sayang kat dia ni. Ni nak tengok bagaimana Nabi bergurau dengan dia. Fa Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman wa huwa yabi'u mata'una fahtadassuhu dhanna. Maka Nabi datang di belakangnya ketika mana yauman wa huwa yabi' sedang berniaga. Maka Nabi memeluknya daripada belakang min khalfihi fahtasantuhu min khalfi. Nabi mai gitu. Nabi peluk dia daripada belakang wa huwa la yubsiruh, dan dia tak tengok Nabi, tak nampaklah Nabi peluk daripada belakang. Faqala man hadha? Siapa ni? Siapa ni? Arsilni, beritahu aku. Faltafat, maka dia pun musing, dia pun tengok. Fa'arafa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia pun tengok, ya Rasulullah, faja'ala la ya'lu ma alsaqa zahruhu bi sadri Nabi. Lalu dia geser-geserkan belakang dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lagi rapat. Tadi dia lagi nak tengok siapa ni, dia tengok Nabi, lalu dia membiarkan belakangnya dipeluk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu man yashtari hadzal 'abd. Nabi kata, siapa nak beli hamba ni? Mari lelo, siapa nak beli hamba ni? Lalu dia berkata, faqala ya Rasulullah iza wallahi tajiduni kasida. Tak ada orang nak beli aku, huduh. Ya, hamba ni nak comel juga tapi ni huduh. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lakinna indallahi lasta bikasidin. Demi Allah, sesungguhnya kamu di sisi Allah itu bukan tak laku, bahkan kamu di sisi Allah itu ghali, tinggi sangat harga. Itu yang dia nak ya. Bila Nabi sebut macam tu, itu jaminan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia seorang abdi, seorang hamba, Nabi gurau. Dua situ, satu Nabi peluk, kedua kawan-kawan kita hak baik rapat-rapat bolehlah peluk. Lelaki-lelaki sama lelaki jangan peluk obtenor pula. Dah, peluk agak-agak lah nak. Agak-agak hak boleh gua, jangan hak jenis hak silap lintau kat lincuh apa puk dia bagi siku balik tak ada pasal-pasal. Nak gurau pun dia puk peluk dia lah. Gurau. Lepas tu jual. Kalau kita jual lelo kawan kita biasa juga macam tu kan. Gurau pergi peluk daripada belakang. Dia kata, ni siapa nak beli ni? Siapa nak beli ni? Dia kata, tak aku ya Rasul, aku huduh, aku lemah dan sebagainya. Walaupun engkau lemah tetapi kamu di sisi Allah Ta'ala itu sangat bernilai. Maksud bila di sisi Allah sangat bernilai, maka sudah pasti dia ada kedudukan mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nak menunjukkan gurauan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan terakhir sekali, gurauan Nabi dengan seorang perempuan tua yang masyhur dalam hadis yang kita dengar, iaitu Nabi kata orang tua tak masuk surga tu kan. Ini ada hadis dia. Bila orang tua itu datang kepada Nabi, ata'ajuz ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis daripada Hasan Al-Basri, faqala ya Rasulullah ud'u Allah an yudkhulul jannah. Ya Rasul, doa kepada Allah biar aku masuk syurga, tolonglah. Maka Nabi kata, faqala ya ummul fulan, wahai ibu fulan, innal jannata la tadkhuluha ajuz. Sesungguhnya syurga tidak menerima orang yang tua. Lalu balik perempuan tu menangis. Balik dia menangis. Rasulullah pun pujuk dia. Rasulullah kata, akhbiruha, bagi tahu sahabat, akhbiruha, bagi tahu perempuan tadi, annaha la tadkhuluha wa hiya ajuz. Dia tidak akan masuk syurga dalam keadaan dia tua. Maksudnya masuk syurga saja dia akan jadi muda. Lalu innallaha ta'ala yaqul inna ansha'nahunna insya'an faja'alnahunna abkara. Sesungguhnya Allah gantikan mana-mana yang tua itu dengan kehidupan menjadi anak-anak darah uruban atraba, hal keadaannya itu sentiasa cinta kasih di antara satu sama lain, tidak ada yang tua. Lalu gembiralah perempuan itu seolah-olah Nabi mengiktiraf dia ke syurga. Itu di antara gurauan Nabi SAW yang boleh kita bergurau lah dengan kawan-kawan kita. Itu bentuk contoh dia. Banyak lagi gurauan yang lain yang boleh kita bergurau dengan sahabat kita, dengan pasangan, dengan saudara mara kita, agar kita kehidupan kita sentiasa dalam keadaan ceria, seronok dan sebagainya, tidak stres. Bila stres kita satu nak ibadat pun malas. Tapi bila kita seronok dengan pasangan kita, kita kejut dia cuek pukul 3 pagi. Yang lah tadi dah pagi nak pula bukan tahajud.
Gurang dia. Mana mandi apa kak? Tak ada apa-apa ni. Mandi untuk sembahyang sebagai contoh. Negara lah. Dia pun seronok, dia pun bangun. Allah, mau longkang kita kata kat dia lah. Padahal kita pun longkang juga. Tapi longkang sama longkang okey lah. Sama-sama tak bau lah. Sama-sama jering, sama-sama kedah, sama petai. Itu maksud dia gitulah. Gurauan menyebabkan kita jadi semangat untuk kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Dan kita akan sambung nanti bagaimana ucapan Nabi yang berkaitan dengan syair dan juga tangisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah mudah-mudahan kita semua dalam rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Rahman, Allahumma ya Allah ya Rahim. Doa Allah yang Maha Pemurah, doa Allah yang Maha Penyayang, doa Allah yang Maha mengasihani pada segala yang mengasihani. Ya Allah, ya Allah, kasihanilah kami semua ya Allah, pencinta-pencinta agamamu ya Allah, pengikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Ya Allah, maka biarkanlah kami hidup dalam dakapan cinta kasih rahmatmu ya Allah. Biarkan kami juga hidup dalam keadaan ikut segala sunnah Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah ya Arhamar Rahimin. Kami mohon pada ketika dan saat ini ya Allah, ketika mana kami bertamu di rumahmu, beriktikaf di rumahmu pada taman syurgamu ya Allah, andainya ada dosa-dosa kami yang belum diampunkan oleh Engkau ya Allah, maka ampunkanlah ya Allah di tahun baru ini ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami yang telah lalu ya Allah. Bertahun lalu lamanya ya Allah, mungkin bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, dosa-dosa kami yang tidak pernah kami sedar ia merupakan dosa ya Allah. Kerana kami ada dosa dengan manusia lain ya Allah, maka ampunkanlah dosa-dosanya ya Allah, agar dia tidak menuntut lagi segala kejahatan kami, segala perbuatan kami, kezaliman kami dengannya ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ampunkanlah mereka ya Allah, ya Allah ya Arhamar Rahimin. Kami mohon di keberkatan majlis ilmu taman syurga ini ya Allah, yang kami yakin ya Allah pada ketika dan saat ini ya Allah, doa kami diaminkan oleh malaikatmu di langit ya Allah, kerana mereka rahmat sentiasa di rumahmu, mereka rahmat sentiasa berada dalam taman syurga-syurgamu ya Allah, majlis zikir, majlis ilmu ya Arhamar Rahimin. Maka kami mohon pada ketika dan saat ini akan keampunan kedua ibu bapa kami, sama ada yang masih hidup, lebih-lebih lagi yang telah kembali ke hadratmu ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah mereka ya Allah, segala kekhilafan, kealpaan, kesilapan dilakukan oleh mereka selama ini ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, lebih-lebih lagi bapa kami ya Allah, kedua ibu bapa kami telah kembali kepadamu ya Allah, belum kami sempat untuk menabur bakti kepada mereka ya Allah, belum sempat kami berjasa-jasa kepada mereka ya Allah, melainkan kami dapat berdoa kepadamu ya Ilahi Rabbal Alamin, agar mereka tenang di sana ya Allah, tenang sehingga mereka dijemput olehmu untuk bangkit semula ya Allah bersama dengan kami di mahsyar, dan kami akan diketemukan dengan kedua bapa kami nanti ya Allah ya Arhamar Rahimin. Kami mohon ke hadratmu ya Allah. Ya Allah, kami tahu ya Allah barzah itu sempit, gelap ya Allah, maka terangilah barzah yang sempit itu ya Allah seterangnya rumahmu ini ya Allah. Luaskanlah kuburan yang sempit dan gelap gelita seluasnya rumahmu ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah, jangan sakiti mereka lagi ya Allah. Ibu-ibu kami pernah sakit kerana kami ya Allah, ibu kami ya Allah yang mengandungkan kami 9 bulan 10 hari ya Allah, sakitnya mereka ya Allah ketika melahirkan kami ya Allah, bersimbah darah suci mulia daripada rahim ibu kami ya Allah, hampir habis nafasnya ya Allah ketika melahirkan kami, sakit ya Allah. Engkau maha tahu ya Allah, Engkau tahu ya Allah kesakitan mereka, maka jangan sakiti mereka lagi ya Allah. Ya Allah, bapa-bapa kami ya Allah sanggup berjaga malam asalkan kami ketiduran, sanggup kelaparan asalkan kami kekenyangan, sanggup hutang piutang asalkan kami dapat pelajaran untuk kenamu ya Tuhan ya Allah. Bapa-bapa kami sering menipu kami ya Allah, mengatakan tidak ada masalah dalam kehidupan, tidak ada masalah keuangan, sedangkan hutang piutang untuk membesar dan mendewasakan kami, untuk kami mendapat pelajaran ya Allah. Maka jadikanlah titisan keringat
peluh yang keluar daripada dada dan dahi bapa kami sebagai peluh-peluh pahala ya Allah untuk menghundikan mereka dalam syurga-Mu ya Ilahi ya Rabbal Alamin. Ya Allah, kami rindu akan pelukkan bapa-bapa kami rindu akan tepukan mesra ibu-ibu kami, membedak-bedakkan kami, memandikan kami ya Allah. Maka kami mohon padamu ya Ilahi ya Rabbal Alamin, belailah mereka dengan kasih-Mu ya Allah, belailah mereka dengan sayang-Mu ya Allah, belailah mereka ya Allah dengan segala kebaikan mereka ya Allah di sisi-Mu ya Ilahi Rabbal Alamin. Allahumma Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir ya Allah. Ampunnya juga guru-guru kami, ustaz-ustazah kami ya Allah, yang memberi ilmu sabar dengan ilmu yang diberikan kepada kami, kerenah-kerenah kami ya Allah, sahabat-sahabat kami yang sentiasa di samping kami ya Allah, nasihat kami, ajak kami ke arah kebaikan ya Allah, jiran-jiran tetangga kami, muslimin, muslimat, mukminin dan mukminat ya Rahman Rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Lindungilah kami semua ya Allah daripada penyakit bara, penyakit gila, penyakit sopak, kusta dan segala penyakit-penyakit yang berbahaya ya Allah, khusus pada ketika dan saat ini Allah COVID-19 yang sedang melanda ya Rahman Rahimin. Lindunglah kami semua ya Allah, lindunglah negeri-negara kami ya Allah, agar segala rumah-rumah-Mu ya Allah dapat menghidupkan semula majlis-majlis ilmu, majlis ta'lim wa ta'allum ya Allah, majlis-majlis zikir ya Allah di seluruh negara ya Allah, di seluruh negara khasnya dan dunia umumnya ya Arhamar Rahimin, sehingga kami dapat menziarah semula Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinatul Munawwarah, dan kami dapat bertawaf di Baitullahil Haram ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah azza wa jalla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka